Sebagai manusia biasa, pastinya kita tidak mampu menilik masa depan. Berapa lama jangka hayat yang masih ada dan berapa lama pula lagi kita mampu mengharungi hidup ini bersama dengan orang yang kita sayangi. Seandainya semua itu kita ketahui, sudah pasti hari-hari terakhir ini akan dipenuhi dengan curahan kebahagiaan yang tidak berbelah bagi. Segala sengketa dan kemarahan pasti pudar dari sanubari. Malangnya, kita sering meratapi kehilangan orang tersayang apabila mereka sudah tiada. Ketika inilah segala kebaikan dibongkar, segala kerinduan dan penyesalan hadir satu persatu. Tiada satu pun yang buruk diperkatakan lagi. Tidakkah ini agak terlambat? Bukankah semua ini patut diraikan semasa masih ada hayatnya? Hargailah insan tersayang semasa hayatnya masih ada, kerana kita tidak pasti berapa lama masa yang ada. Buanglah segala ego dan sengketa, buatlah kebaikan sebanyaknya, terutama kepada kedua ibu bapa yang telah melahirkan kita. Berbaktilah kepada mereka selagi berupaya dan berilah kebahagiaan kepada sisa hidup yang masih berbaki ini. Begitu juga dengan ahli keluarga, rakan taulan, malah jiran sekalipun. Kerana kita tidak tahu adakah hari esok kita masih sempat meraikannya bersama dengan mereka. Baik, hargai sebelum pergi dan kata kita berbicara mengenai kehilangan. Kehilangan ini sebenarnya adalah rahsia Allah sebenarnya. Ya, seperti mana kita selalu dengarkan bahawa ajal dan maut di tangan Tuhan. Jadi ada kalanya, apakah kita benar-benar bersedia, dan lebih menyedihkan, mungkin menjadi satu penyesalan apabila kita sebenarnya tidak langsung bersedia, Fatin. Betul. Saya kira kadang-kadang bersedia dan juga redha tu mungkin ada untuk semua orang. Tetapi penyesalan tu untuk insan dah tak ada. Nak minta maaf pun susah, nak buat yang terbaik pun susah. Ini akan kita kongsikan dengan anda untuk hari ini. Kita nak bersama dengan dua tetamu kita di studio. Hari ini saya rasa kerdil sekali ya. Kerana tetamu kita yang mana kita bawakan hari ini iaitu Encik Muhammad Saiful Bahri Osman selaku perunding motivasi, dan juga kita ada super daddy kita Encik Khairul Abdullah. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Dan Encik Saiful, kami di Wanita hari ini juga ingin mengucapkan salam takziah kerana kabarnya telah kehilangan opahnya baru saja semalam. Betul. Dan mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah untuk arwah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik. Okey, kita nak mengucapkan terima kasih kepada kedua-duanya kerana bersama kita pada hari ini. Pastinya ada kisah yang boleh dikongsikan bersama dengan kita, Fatin. Betul. Dan kita nak mulakan dengan Encik Saiful lah terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada, kita menghargai selagi ada insan-insannya. Mungkin di sekeliling kita kadang-kadang kita tak perasan apa sebenarnya yang boleh kita fahami maksud hargai selagi ada tu. Okey, terima kasih Fatin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton rancangan Wanita hari ini, dan tidak saya lupakan kepada sahabat saya di sini Cik Khairul, sahabat karib saya Cik Fahrin Ahmad yang kacak, Alhamdulillah. Dan juga mama kita Puan Fatin, alhamdulillah, syukur. So tajuk kita hari ini cukup baik, cukup cantik, iaitu hargai sebelum tiada. Dan sebenarnya bagaimana untuk kita membawa ataupun meletakkan berkenaan dengan soalan yang Fatin tanyakan tadi, untuk menghargai ini supaya sebelum sesuatu itu hilang. Saya nak bawa mudah saja untuk semua penonton-penonton yang melihat pada hari ini, untuk kita sama-sama memikirkan analogi ataupun logiknya. Baik, kehidupan manusia ni diumpama sebuah satu pelayaran yang mana kita akan pergi ataupun nak menuju ke satu destinasi yang jauh dan lama. Dan of course dalam perjalanan itu kita diberhentikan seketika di sebuah pulau. Dan di pulau itu kita diturunkan untuk kita mencari sebanyak mungkin bekalan supaya dalam perjalanan yang jauh tersebut
kita tak akan dahaga, kita tak akan haus dan sebagainya. Baik, di situlah setiap insan itu diberikan peluang dan ruang untuk dicintai, dikasihi, dihargai dan sebagainya. Dan apa yang cantik dan apa yang menariknya, bila mana seseorang insan itu diturunkan di pulau tersebut, maka dibekalkan dengan perasaan cinta, sayang, hampa, kecewa, benci, marah, dendam dan sebagainya. Isunya, bagaimanakah perasaan itu untuk diguna pakai sewaktu seseorang insan itu turun di pulau tersebut. Now, di sinilah yang saya nak bawakan kepada semua penonton yang ada di luar sana, bahawa ada kalanya kita tersalah meletakkan perasaan tersebut kepada individu yang hanya dipinjamkan seketika untuk bersama-sama dengan kita. So saya ambil contoh paling mudah menurut kajian lapangan saya ke rumah orang tua dan sebagainya. So minta maaflah, ada yang nak saya nak kabarkan kepada jutaan yang menonton pada hari ini. Kebanyakan anak-anak mula merasa kecewa, frust ataupun berduka cita bila mana takdir Tuhan itu untuk mentakdirkan seseorang ibu ataupun seseorang bapa itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu mulalah rasa kecewa kenapa waktu yang Tuhan bagi tak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka dan sebagainya. Baik, untuk kita sedarkan, kejutkan diri kita daripada orang kata dibuai oleh satu perasaan, al-maklum bila tiba saja di pulau tersebut yang dinamakan pulau dunia itu, memang benar kata Tuhan, hiasannya banyak. Hiasannya banyak. Ada kalanya hiasan itu melupakan maksud dan niat kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebagai contoh, seorang anak itu wajib untuk berbakti kepada ibu, tetapi disebabkan desakan dan kemahuan kehidupan dia di atas dunia itu, sehingga minta maaf cakap ada anak yang bertahun-tahun tak balik jumpa mak ayah, tak apa, tak rasa bimbang, tak rasa risau. Sebab apa? Dalam hati, dalam jiwa masih lagi merasa bahawa kehidupan ini sama sahaja ibu dan ayah itu akan ada pada bila-bila masa. Itu satu kesilapan yang paling besar. So ada kalanya seseorang anak itu berkecil hati dengan ibu, lantas langsung tak nak jenguk ibu, tak nak tanya khabar tentang ibu dan sebagainya, sehinggalah Tuhan ambil ibu itu. Barulah pada ketika itu seseorang insan ataupun anak itu mula tersentak dan tersedar. Sebab apa? Sebab di sini yang dikatakan hargai itu, dia sangat sinonim dengan perkataan di belakangnya adalah perasaan rindu. So kenapa rindu akan masakan seorang ibu, rindu tentang perkataan ibu, rindu tentang kehidupan untuk bersama-sama dengan ibu. Tapi bagaimana seseorang itu untuk tidak melalui sesuatu detik hitam itu di dalam diri dia? Apakah tindakan yang sepatutnya dia lakukan supaya dia tidak terjurus kepada satu perasaan ataupun rasa bersalah kerana tidak ada perasaan menghargai kepada insan-insan yang sepatut dihargai. So saya umumkan, tak semestinya kepada ibu, tak semestinya kepada bapa, hatta kepada pasangan, dan juga ada kalanya perasaan itu hadir daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Nanti kita akan bincangkan di sini untuk saya sentuhkan apakah perkara yang sepatutnya diadakan di dalam jiwa seseorang insan supaya dia tidak terjebak ataupun dia tidak terjerumus kepada perasaan ataupun pengabaian tanggungjawab kepada orang yang sepatutnya dia hargai. Baik, dan saya kira mungkin boleh juga kita panjang-panjangkan sahabat, mungkin orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, yang kita tak sempat nak ucapkan terima kasih. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, bila sesuatu perkara terjadi, orang selalu kata, dah tak ada, baru nak cakap, baru nak hargai, baru nak cari. Okey, baik. Mungkin kita boleh ringkaskan sikit di mana mungkin kita akan imbas sedikit kalau izinkan saya Cik Khairul. Cik Khairul telah kehilangan arwah isteri almarhumah Marlina dan meninggalkan bersama 3 orang anak. Baik, adakah pada waktu itu Cik Khairul tersangka, bersedia, dan setelah pemergiannya apa yang Cik Khairul rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya tak sangka. Okey. Waktu saya pack baju, saya kata waktu dia sakit, saya pack baju, cakap, Yang, let's go, I bring you to hospital. You tak nak pergi pun, I akan bawa you, akan angkat you, akan bawa you juga. Sebab 2 hari sebelum tu dia menolak sangat-sangat tak nak pergi hospital. Jadi saya isikan baju, kata paling-paling 2 malam lah kat hospital. Okay. Kan, isi baju semua, bawa pergi hospital, dan itu merupakan destinasi terakhir. So, of course, kalau tanya saya
saya sangka ke tidak, saya bersedia ke tidak. Demi Allah saya tak bersedia langsung, saya tak sangka langsung. Yang itu adalah detik-detik terakhir saya dengan arwah isteri. Dan sangat memerikan bila kita tak bersedia, bila kita selalu plan kita nak hidup lama dengan pasangan kita ada plan nanti kita dah tua, anak-anak dah besar, kita nak jalan situ, kita nak buat itu, kita nak pergi masjid sama-sama, kita nak naik motor duduk kat belakang. This benda yang kita semua rancang. Saya rasa semua pasangan sama kita merancang untuk hari-hari tua kita. Dan bila dia dibawa di hospital, masuk ICU semua, dan saya masih waktu tu masih orang kata bersangka baik. Kita yakin oh tak apa ni, masuk nanti mau dengan segala alat-alat canggih yang ada di hospital semua tu, saya masih dengan berasa yang insya-Allah akan okey. Tapi bila semua doktor datang kan, cakap pun dengan tunduk, saya agak ada signal yang diberi oleh doktor pakar kepada saya tu, maknanya ini adalah momen terakhir yang saya ada dengan dia. Dan bila doktor cakap katalah inilah masa yang sesuai untuk panggil semua ahli keluarga. Dan waktu tu saya realise, waktu tu saya rasa saya masih nak fight lagi lah. Saya masih nak fight. Doktor tak ada lagi ke itu ini dan sebagainya. Tapi bila semua pakar dan ada 3-4 pakar yang datang dah bagi maklumat yang sama kepada saya. Dan saya kata untuk saya dapat lalui semua benda ni, saya kata benda yang paling penting saya buat adalah saya kena redha. Kalau selagi saya tak redha, saya akan question kenapa Allah nak ambil orang saya. Anak-anak kecil lagi ni, anak saya waktu tu 7 bulan lebih. Macam mana saya nak hadap semua benda ni? Jadi saya kata kalau saya tak redha, saya akan terus bersangka dengan Allah. Saya akan terus bertanya-tanya dengan Allah, kenapa buat kepada saya macam ni? Kenapa buat saya macam ni? Jadi saya rasa satu malam tu dalam pukul 4 pagi doktor telefon, doktor pagi saya duduk di situ dekat ICU tu, dia cakap tak apalah, take your time, duduk. Saya duduk, saya dah bercakap dengan dia, saya dah meluah segala rasa, saya minta maaf, saya minta apa benda semua. And then waktu subuh saya pergi, selepas solat saya pergi bawah pokok, saya menangis puas-puas, saya cakap saya redha. Saya kata redha, ini yang katalah ada detik-detik terakhir untuk saya. Dan saya cakap, ya Allah, saya redha, ambillah. Dan kemudian pagi tu pun saya pergi jumpa dia, cakap saya redha. Okay, insya-Allah saya jaga anak-anak macam mana yang kita rancang, apa-apa yang dia rancang, kita rancang macam-macam kan. Untuk anak-anak ni daripada sekolah dia macam mana, apa benda semua, makan pakai semua kita rancang. Dan kita insya-Allah saya akan ambil tanggungjawab, saya akan jalankan satu persatu, dan saya akan besarkan anak-anak dengan tangan saya seperti yang dia nak. Jadi lepas saya minta maaf, saya cakap saya redha, saya ingat saya cakap saya redha, pergilah. Dan dia pun pergi. Jadi bersedia memang, saya rasa semua orang tak bersedia, dan tapi masa tu akan sampai. Macam mana pun kita semua akan rasa perasaan tu. Saya sikit nak tambah respon sikit. Silakan. Saya tertarik dengan Cik Khairul ni, Farin dan Fatin. Ni untuk semua, untuk semua yang menonton di luar sana, sebagai nasihat untuk diri saya dan untuk kalian semua. Bila mana kita amat menyayangi seseorang insan untuk dilepaskan, pada ketika itu kita perlu mendidik hati kita untuk menerima keadaan bahawa yang manakah yang terbaik untuk si dia. Sama ada, bukan untuk kita yang hidup. Betul. Tetapi untuk dia. Seandainya Tuhan itu membukakan hijab ataupun gambaran bahawa kehidupan di sisi Tuhan itu lebih indah, lebih menyenangkan dan lebih mendamaikan, maka lepaskanlah dengan hati yang redha. Ingat, lepaskan dengan hati yang redha, kerana di situ adalah kebahagiaan untuknya. Berbanding dengan kehidupan di sisi manusia yang mungkin dia akan menambah ataupun diselubungi dengan perasaan gembira, suka, duka dan sebagainya. Maka bab kata perkongsian sahabat kita tadi, saya tertarik bila dia kata dia redha untuk cari ketenangan dan sebagainya, memang benar. Untuk yang berada di luar sana, tolong untuk didik diri supaya, bab kata Encik Khairul tadi, jangan mempersalahkan Tuhan dalam sesuatu takdir yang Tuhan takdirkan, sesuatu yang kita tidak sukai. Tetapi sedarilah, kita merancang, Tuhan juga merancang. Tetapi setiap kali perancangan Tuhan itu pasti ada hikmah dan juga pengajaran. Allah merancang, kita merancang. Perancangan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk setiap insan. Maka berbaik sangka. Kalau diizinkan saya, Cik Khairul, mungkin saya boleh kongsikan sedikitlah bersama dengan para penonton, mungkin antara ucapan terakhir Cik Khairul lah. Seperti mana yang dikongsikan juga, Cik Khairul mengucapkan kepada arwah isteri, maafkan I
kerana semasa hidup, I jarang cakap yang I sayang dan rindu you. I mengharapkan you. Faham melalui perbuatan sahaja sememangnya tak memadai. Sepatutnya I lebih banyak luahkan perasaan kasih dan sayang I pada you melalui ucapan dan kata-kata. Tetapi tidak, I simpan semua hanya sesekali bila terasa. Tapi sekurang-kurangnya di penghujung sempat juga mengucapkan kepada arwah Cik Errol. Jadi itulah antara ucapannya. Sempat, tapi saya rasa macam itulah, macam apa Syuib yang cakap, jika ada benda-benda yang you rasa menyesal, itu adalah antara benda-benda yang saya rasa menyesal. Walaupun saya rasa saya being a good husband, saya menjadi seorang saya cuba sebaik mungkin menjadi seorang suami yang baik, tapi saya rasa mungkin saya baik itu terhadap dia sebagai isteri, terhadap anak-anak semua, tapi saya tak cukup. Saya tak cukup macam tadilah. Kita sebagai lelaki ni kita nak luah tu. Betul. Nak luah cakap yang I love you, I love you, I love you. Sebenarnya boleh. Tetapi saya tak tahu, mungkin kita punya ego ke, kita punya apa benda yang ada pada kita, jadi kita jarang meluah. Kadang kita tunjuk, bagi saya rasa macam waktu dia masih hidup, saya dengan bantu kerja rumah tu, itulah cara kita menunjukkan saya hargai dia, saya sayang dia. Saya masak untuk dia, saya tolong itu. Tapi sebenarnya kadang saya realize wanita ni kadang dia nak dengar perkataan tu kan. Jadi saya rasa itu antara benda yang saya tak buat, dan saya rasa orang lain tolong lakukan, tolong hargai sebelum tiada. Ya. Adakah disebabkan itu juga sebenarnya Cik Khairul, kita dah ada satu sedikit penyesalan kan, begitu akrabnya selepas itu dengan anak-anak. Kalau kita tahu nak bangkit semula lepas dah ditinggalkan orang kata kekuatan kita kan, isteri kita, tapi untuk kita nak menjaga 3 orang anak lelaki sendirian, adakah itu disebabkan kekuatan, disebabkan kesalahan ataupun penyesalan sebelum ni? Ya, Fatin, benar. Saya rasa saya nak tebus. Saya nak tebus apa saja yang tak cukup. Sepanjang saya kenal arwah isteri 20 tahun, kami kahwin waktu lepas dia meninggal tu kita kahwin 14 tahun, 15 tahun. 14 tahun kahwin. Orang lelaki dia lembab sikit bab. Dah mengingat. Kadang-kadang anniversary pun lupa. Kan. Jadi saya rasa lepas dia tak ada tu, saya rasa dengan apa yang saya sesalkan, dengan apa yang saya rasa tak cukup, saya rasa saya perlu tebus. Saya tak boleh tebus dah dekat dia. Jadi dekat anak-anak dia ada. Anak-anak dia saya rasa saya akan buat sebaik mungkin, saya jaga sebaik mungkin dengan tangan saya sendiri, sebab seperti yang dia nak. Dia kata anak-anak besarkan dengan tangan sendiri, dan bagilah pelajaran yang terbaik, sekolah yang terbaik yang kita dah rancang itu ini dan sebagainya tu. Jadi saya insya-Allah minggu depan genap 4 tahun. Jadi pergi genap 4 tahun juga saya bersendirian membesarkan anak-anak. Jadi saya rasa satu demi satu apa sahaja yang kami plan tu saya tunaikan. Saya sudah tunaikan, sudah tunaikan. Okey. Sudah tunaikan. Baik. Cik Saiful, saya pasti Cik Saiful banyak ingin menambah ataupun mengulas tentang apa yang kita dah bincangkan, apa yang kita kongsikan sebentar saja tadi. Tapi sebelum kita bersama dengan Cik Saiful, ada sesuatu juga perkongsian tentang topik kita pada hari ini yang kami ingin kongsi bersama anda mengenai seorang wanita bernama Puan Ida. Kita saksikan. Setiap daripada kita mempunyai kisah kehidupan yang berbeza. Setiap kisah itu pula adalah ujian bukan sahaja kepada mereka yang mengalami, tetapi juga ujian kepada yang mendengar dan kepada yang melihat. Inilah ujian hidup yang dialami oleh Eda Uthman dan suaminya, Megat Shazul Padli, yang dikurniakan seorang anak kelainan upaya palsi cerebral. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Meskipun luluh hati pada awalnya, namun mereka akur dengan anugerah ilahi ini. Pastinya, ia mempunyai hikmah terbesar buat mereka sekeluarga. Selama ni kita biasa lihat dekat social media, dekat surat khabar, orang minta doa, minta bantuan. Baby penuh berseret dengan wire dekat incubator, kan? Kita dah biasa nampak benda tu. Tiba-tiba Tuhan uji tu anak kita. Saya tampak muka saya picit, saya cubit tangan saya nak tahu benda ni betul mimpi ke atau realiti. Tiba-tiba suara hati saya keluar, dia cakap betul, inilah yang jadi, ini realiti. Terimalah. Sekarang anak saya dah berusia 7 tahun. Makin lama makin banyak hikmah saya temui, dan saya cuba sentiasa untuk bersangka baik dengan apa saja yang Allah dah bagi pada saya.
Ketakutan terbesar saya adalah bila kita ada anak istimewa, sudah pasti bila anak istimewa kita ni pergi, kita dulu pergi sebelum dia. Itu adalah ketakutan saya yang paling besar. Sebab saya tak mampu, saya takut. Memang kita mampu doa, Allah bagi yang terbaik untuk dia. Memang Allah sebaik-baik penjaga. Cuma kalau kita boleh doa, kita boleh minta kat Allah, biar kita mati bersama ataupun dia pergi dulu. Saya senang hati. Kalau tak, susah sebab hanya saya yang betul-betul kenal dia. Luar dalam. Eda sanggup melakukan apa sahaja demi keselesaan anak-anaknya. Dia tidak pernah sekali pun mengeluh dengan segala cabaran dan dugaan yang satu ini. Baginya, menghargai setiap saat dan berkorban apa sahaja selagi termampu hanya untuk membahagiakan anak-anaknya dan keluarga. Bagi memastikan tumpuan diberikan sepenuhnya buat anak istimewanya ini, Eda menjalankan kerja sambilan perniagaan atas talian bagi menambah pendapatan sekeluarga. Kita sentiasa cakap, whole life ni istimewa. Macam mana pun whole life, kita kena utamakan whole life. Okay, sebab whole life tak macam abang dan adik yang lain. Diorang faham, alhamdulillah. Dan untuk kita kompensatekan masa tu, kita kadang-kadang bawa pergi bercuti. Lepas tu, Abi dia akan bawa anak-anak untuk me time setiap seorang. Kadang-kadang Abi jaga whole life Mikael, saya akan bawa dia orang setiap seorang keluar. Masa kita tu adalah cara mereka mentaklirkan cinta. So bila dia orang nampak macam kita try our very best to spend dengan each other, setiap seorang anak ada masa dia, dia orang akan appreciate. Kalau kita pandang anak tu macam syurga, pandang anak tu ibarat itulah penolong kau nanti bila kita dah pergi dekat alam sana, insya-Allah kita akan berlapang dada dan kita akan lebih hargai. Setiap hari kita nak buat terbaik untuk dia. Setiap hari kita nak usaha. Hari ni aku nak bagi lebih untuk anakku. Kalau kita rasa macam anak ni tak sempurna pada mata kita, lihatlah kita ni lagilah kekurangan dan sebenarnya Tuhan dah bagi syurga depan mata. Hargai sebelum dia pergi. Sebab sekali dia dah pergi, hilang syurga kita. Hilang. Lagu Pada Wajahmu hasil nukilan kasih ibu dan ayah buat anak syurga ini amat menyentuh hati. Baik-baik kata dijadikan lirik nukilan si ibu dan didendangkan oleh bapanya sendiri bagi menghargai kehadiran anak yang istimewanya ini. Semoga kasih sayang ini sentiasa diraikan hingga ke syurga. Kesempurnaan ciptaan 9 purnama dalam rahim wajahmu yang itu antara pengorbanan yang kita boleh kongsikan untuk kita kaitkan dengan topik kita hari ini, pengorbanan ibu, yang mana beliau mungkin dah ada persediaan sekiranya ada waktu untuk berpisah itu akan habiskan masa yang paling terbaik untuk anak istimewa dan juga keluarga beliau lah. Segala pengorbanan nak pastikan berikan yang terbaik sebelum pergi. Dan saya sebelum nak, tiada. Betul, Farin. Dan kita nak bacakan juga komen-komen di Facebook. Terima kasih saya ucapkan kepada Azlihan Nasir. Beliau menyatakan, saya memang rasa menyesal dan terkilan kerana tak dapat jumpa arwah Abah buat kali terakhir. Walaupun masa itu dah sampai di hospital, tapi saya tak masuk seperti biasa. Kalaulah saya sempat jumpa, Allah, sungguh saya menyesal. Allahu Akbar. Semoga Abah tenang di sana. Amin. Dia tak ambil pendekatan untuk jumpa kali terakhir bapa beliau. Baik, Cik Saiful, itu salah satu situasi. Puan Ida juga salah satu situasi. Dan kalau kita lihat macam Puan Ida, dia dah sebaik-baiknya mungkin dia bersedia. Tetapi ramai di antara kita sebenarnya tidak bersedia seperti Puan Ida. Dan bagaimana sebenarnya kita nak melatih diri, mendidik diri untuk terus menghargai, tak kiralah apa juga keadaan. Kita manusia, ada bergaduh, ada bertelingkah dan berbagai perkara lagi. Bagaimana kita nak sentiasa bersedia untuk menghargai dan terus menghargai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, terima kasih Farin, soalan yang bagus ya. Baik, pesanan saya untuk diri saya dan kepada semua sahabat-sahabat yang di luar sana. So, perkara yang pertama yang Umar kata, tak ramai manusia akan ada di akhir zaman perasaan itu.
Tapi Nabi kata kalau siapa yang ada perasaan itu, maka dia adalah orang yang terbaik. Apa dia perasaan itu? Adalah rasa syukur. So please, yang berada di luar sana termasuk saya, kalian dan juga saya seharusnya bersyukur dengan siapakah individu-individu yang kalian sayangi, yang Allah aturkan untuk dipertemukan dengan kehidupan kalian. Kerana apa? Kerana dengan ada rasa syukur itu, kata Nabi SAW, bersedia dengan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya, waktu kalian lapang, maka gunakanlah waktu yang lapang itu untuk bersama dengan mereka sebelum kalian disibukkan, yang mana kesempitan waktu untuk membahagiakan ataupun menggembirakan mereka. So, yang kedua, ini yang paling utama, iaitu sebelum hadirnya seseorang itu, iaitu hidupnya sebelum matinya. So, dekat sini pun Nabi dah pesan. Apa dah pesan Nabi? Syukur dengan usia yang Tuhan berikan kepada kita. So, manfaatkan ruh ataupun usia yang ada tersebut, supaya mudah-mudahan dengan asbab, dengan kita memanfaatkan waktu dan ruang tersebut, kita berbakti sebelum kematian ataupun sebelum kehilangan seseorang tersebut untuk kita bakti dan sebagainya. Bak kata komen yang dibacakan oleh sahabat kita tadi, saya suka si Fatin bacakan tadi, dia rasa menyesal kerana dia tak masuk pada ketika itu. Pada ketika itu. Sebenarnya itu yang dinamakan suratan ataupun takdir Tuhan itu yang mengatasi segala-galanya. So bila saya sebut yang tadi itu, Fatin dan juga sahabat saya Carol, so teringat saya yang nombor 2. Tadi syukur. Maka jadilah kita orang yang bersyukur. Dengan asbab kita bersyukur, tahu bersyukur kepada Tuhan di atas nikmat yang Tuhan berikan kepada diri kita, insya-Allah kita akan pandai nombor 2 untuk berterima kasih sesama manusia. So itu yang paling utama. Nombor 2, Farid, yang ini Nabi sebut, Nabi SAW sebut, dia kata, Nabi kata apa? Untuk semua orang boleh pakai, siapa pun boleh pakai. Nabi kata apa? Subhanallah, orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingatkan hal kematian di dalam dirinya, supaya dengan adanya hal ataupun perasaan itu, dia akan menjadi sebijak-bijak manusia, sebaik-baik manusia, untuk dia memberi manfaat seberapa ramai orang yang berada di sekeliling dia. Itu motivasi yang cukup dalam kalau difahami dan dihayati oleh setiap insan. InsyaAllah, Fatin, dia tak akan kecewakan pasangan ataupun tak akan mengecewakan orang yang disayangi dan menyayanginya. So hatta maaf ibu-ibu yang ada kat luar sana, kalau kalian bising marah anak buat sepah, selalu buat bising-bising bila balik kerja penat dan sebagainya, kalian tahu dan sedarilah akan tiba saat dan waktunya anak-anak yang bising tadi tu, yang bersepah-sepah semua tu nanti, waktu itu Tuhan tidak akan putarkan kembali. So akan ada waktunya yang mereka akan keluar daripada rumah untuk meninggalkan rumah dan mencari kehidupan mereka yang sendiri. Maka hargailah sementara mereka itu, anak-anak itu berada di rumah, wahai ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Wallahu a'lam. Termasuk Fatin dan isteri saya. Saya selalu fikirkan yang mana apa sahaja kenangan, momen yang kita lalui kan, itu adalah berdurasi. Dia tak selamanya. Kalau kita susah, tak selamanya susah. Kalau kita bahagia, tak selamanya bahagia. Mungkin kebahagiaan tu ditukar, mungkin diambil sedikit dan sebagainya. Bagaimana Cik Khairul mungkin boleh kongsikan antara kekuatan yang diberikan oleh anak-anak, sedikit sebanyak boleh orang kata kurangkan sedikit kesedihan dan ingin jadi lebih baik untuk anak-anak sendiri. Betul, Cik Khairul. Macam mana kita nak pujuk hati kita tu? Saya selalu pegang kepada hikmah yang Allah bagi. Saya rasa daripada perjalanan hidup saya daripada kecil saya besar, saya kahwin, lepas kahwin, dah kahwin 10 tahun tak ada anak. Macam-macam orang kata itu, ini dan semua. Jadi bila dapat anak, kemudian dapat anak lagi. Jadi bila saya look back, orang kata tengok balik semua ni, aturan Allah ni, cantik, disusun-susun sebab ada asbabnya kenapa dia bagi setakat itu, kenapa asbab ada hikmahnya kenapa dia bagi anak saya 3 orang, kenapa ada hikmah dia kenapa anak sulung saya itu autism dengan anak yang bongsu saya selective mutism. Semua benda ni dia sebenarnya benda-benda ini jadi satu saya tak suka kata bukan ujian untuk saya, tapi adalah satu rahmat untuk saya. Rahmat untuk saya untuk terus jadi kuat, untuk terus anak aku ni special sikit, so aku kena kerja lebih kuat, aku kena jaga dia dengan lebih baik, kan. Jadi benda-benda macam ni dia kuat semangat. Dia bagi saya semangat yang kuat. Lepas tu anak-anak selalu macam saya kata tadi, saya gunakan peluang dengan anak-anak ni. Setiap hari saya akan peluk, saya cakap I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
tak tahulah, saya tak tahu sampai bila saya akan buat. Saya tak nak yang repeat benda yang sama. Saya tak nak macam dengan mak dia. Saya tak bukan tak pernah cakap, jarang sangat cakap. Kadang-kadang time birthday setahun sekali, 2 tahun sekali kan, birthday, okay, happy birthday, I love you semua kan, which is benda ni patut dipupuk setiap hari kan. Jadi dengan anak-anak saya mengambil kesempatan yang ada. Saya pun tak tahu, saya pun selalu macam apa dicakap tadi, kena ingat mati. Saya pun tak tahu, mungkin malam ni saya mati, esok saya mati. So jadi saya ambil peluang yang ada, saya cuba buat terbaik untuk anak. Dan saya selalu ingat arwah isteri saya, okey, apa janji-janji kami, apa rancangan-rancangan untuk anak-anak. So, saya dah sediakan plan masa depan dia, duit, ringgit, apa semua saya dah sediakan dengan harapan kalau saya meninggal esok, masa depan dia terjaga. Jadi dengan ada 3 orang anak ni lah yang buat saya kuat. Saya kuat, dan selalu pun dia pun selalu tanya, kalau mak dia hidup, mak dia buat macam mana, kalau mak dia masih ada, mak dia masak macam ni ke, itu, ini dan sebagainya. Jadi saya akan selalu bercerita, selalu cerita sama mak dia. Saya akan masak ni favourite makanan mak dia ni semua. Saya nak dia, walaupun dia tak ada mak, tapi dia besar tu dengan roh dan semangat mak dia tu masih ada, dan saya tekankan, dan itu yang bagi saya semangat yang kuat, kekuatan untuk terus. Dan saya rasa kalau kita nak si budaya dan bila kita nak, kita buat, dan insya-Allah Allah akan bantu. Dan kalau kita tak nak tu, banyaklah dalihnya dan itu susah. So itulah yang bagi kekuatan untuk saya. Sinonim sebenarnya Super Daddy, memang apa yang terbuktilah Farid. Okey, kita bersama dengan Super Abah. Ya, Super Abah. Super Abah, kita nak dengarkan rumusan terakhir ringkas dan padat yang memberi manfaat kepada kita semua untuk menghargai sebelum tiada. Semoga kita terus melimpahkan kehidupan kita dengan kasih sayang. Hilangkan sekitar baik ego, rasa segan, rasa malu nak menghargai. Silakan, Cik Saiful. Okey, baik. Untuk kesimpulan dalam masa yang sesingkat ini, apa yang saya nak katakan, genggam sebelum sesuatu itu hilang. So, jaga sebelum dia hilang ataupun tiada. Kemudian, hargailah selagi mana Tuhan mentakdirkan dia berada di sisi. Dan kerana sesuatu yang kita tak hargai itu pasti, yang kita tak hargai itu Tuhan akan ambil, dan pada ketika itu pasti seseorang itu akan merasai penyesalan yang cukup mendalam di dalam hati dan jiwa dia. Maka kalaulah berlaku keadaan situasi sedemikian, tolong latih dan didik diri supaya banyakkan bersabar dengan dugaan dan ujian itu. Itu adalah penawar yang terbaik untuk merawat hati, untuk merawat diri bila mana kita kehilangan sesuatu yang kita terlepas pandang untuk dihargai. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ini juga masa yang terbaik untuk mengingatkan diri kita untuk memohon maaf dan memaafkan, dan untuk saling kasih mengasihi. Saya kira lengkap untuk topik kita hari ini kan, hargai sebelum tiada. Kita harapkan apa sahaja yang dikongsikan Encik Khairul, Encik Saiful kan, dan juga pendapat-pendapat di Facebook dapat sedikit sebanyaklah memberi kita kesedaran untuk terus menghargai walau siapa sahaja orang di sekeliling kita. Jangan ada rasa ego, jangan rasa orang kata ada masa lagi, tak perlu tunggu hari istimewa untuk meraihkan orang-orang atau insan-insan ini. Mungkin kalau nak lebih deep lagi, mungkin ada di antara kita yang mungkin selepas ini telah tiada. Kita tidak tahu. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Khairul dan juga Cik Saiful kerana bersama kita pada hari ini. Dan kepada para penonton, pastikan anda terus bersama kami. Ada lagi perkongsian menarik untuk kami bawakan kepada anda. Kita berehat seketika.